Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin dan hadirat, para penonton muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pertamanya kita rafa'kan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana pada malam ini kita dapat bersama bagi meneruskan majlis pengajian bulanan kita, dan kita berada pada hari Khamis minggu yang ke-5 daripada bulan September 2021 ini. Dan sebelum kita pergi kepada perbahasan lanjut, hadirin dan hadirat, sukalah saya minta jasa baik kepada semua yang sedang hadir menonton untuk sertakan di ruangan komen ini sama ada suara saya jelas kedengaran ataupun tidak terlebih dahulu. Begitu juga tuan-tuan dan puan-puan yang sedang hadir menonton, boleh sertakan daripada mana anda hadir menonton, sertakan sama ada suara saya jelas kedengaran ataupun tidak, gambar bagaimana, dan mudah-mudahan daripada mana sahaja anda menonton, anda berada dalam kesihatan yang baik insya-Allah, dan semoga semua mendapat jagaan dan pemeliharaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya masih menantikan komen-komen daripada semua yang hadir. Kemudian sebelum saya memulakan perbahasan, maka saya akan menanti dahulu komen-komen, dan alhamdulillah saya melihat ada komen yang menyebut suara jelas dan seumpamanya. Maka saya akan terus pergi kepada perbahasan dan kupasan kitab kita ini, iaitu pada malam ini kita akan berkongsikan berkenaan dengan pengajian kitab Al-Azkar oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Pengajian kitab Al-Azkar oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan oleh kerana malam ini merupakan malam Jumaat, hadirin dan hadirat yang saya hormati sekalian, dan ada suatu ibadah atau amalan khusus yang mana dianjurkan dan digalakkan oleh agama kita ini untuk dilakukan pada hari Jumaat dan juga pada malam Jumaat, termasuklah daripadanya iaitu memperbanyakkan selawat ke atas Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ibadah memperbanyakkan selawat ke atas Nabi kita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Justru pada malam ini sukalah saya mengambil perbahasan kitab selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Kitabul Azkar oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Jadi saya bacakan apa yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang membawa maksud sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai orang yang beriman, selawat dan salamlah kamu kepada baginda. Jadi di sini nak memberikan isyarat kepada kita ini, hadirin dan hadirat, bahawasanya anjuran berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah anjuran yang ditujukan kepada golongan yang beriman. Jadi sekiranya kita ini beriman, maka hendaklah kita memperbanyak
selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga anjuran selawat dan salam ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam ini juga hakikatnya adalah suatu perkara yang telah didahulukan pengamalan dan perlaksanaannya oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri dan juga para malaikatnya sebelum Allah mensyariatkan kepada golongan yang beriman untuk berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian kata Al-Imam An-Nawawi lagi, hadirin dan hadirat yang saya hormati sekalian. Wal ahadithu fi fadliha wal amri biha aktsaru min an tuhsar. Hadis-hadis yang menceritakan tentang kelebihan berselawat ini serta perintah untuk memperbanyakkan selawat ini begitu banyak untuk kita hitung. Ini kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Walakin akan tetapi nushiru ila ahrufin min dhalik. Kita akan menunjukkan kepada beberapakah atau beberapa riwayat ataupun hadis-hadis berkenaan dengannya, tambihan ala ma siwaha, sebagai memberikan tambih, sebagai memberikan peringatan dan perhatian terhadap hadis-hadis selain daripada itu. Wa tabrikan lil kitabi bi dzikriha, juga sebagai barakah, sebagai keberkatan untuk kitab ini dengan kita menyatakan hadis-hadis yang menceritakan tentang kelebihan-kelebihan dan anjuran-anjuran berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, wa rawaina fi sahih Muslim, kami juga telah meriwayatkan di dalam kitab Sahih Muslim an Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma, daripada Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahawasanya Abdullah bin Amr bin al-As ni beliau mendengar yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang mana baginda menyatakan, man salla alayya salatan sallallahu alaihi biha ashran, sesiapa yang berselawat ke atasku sebanyak 1 kali selawat, seperti contoh dia mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad, maka ganjarannya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hasil daripada perbuatan satu selawatnya itu yang dia tuturkan, yang dia ucapkan tadi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi biha ashra, maka Allah akan berselawat ke atasnya sebanyak 10 kali selawat. Allah akan berselawat ke atasnya sebanyak 10 kali selawat. Dan selawat daripada Allah kepada kita ini, sekiranya kita berselawat ke atas Nabi, adalah dalam erti kata Allah mengurniakan keampunannya dan juga mengurniakan rahmatnya kepada kita yang berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa rawaina fi sahih Muslim, kami juga telah meriwayatkan di dalam Sahih Muslim, kata Al-Imam An-Nawawi, aidan juga an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man salla alayya wahidatan sallallahu alaihi ashra, sesiapa yang berselawat ke atas aku sebanyak 1 kali selawat, maka Allah akan berselawat ke atasnya sebanyak 10 kali selawat. Dan kita tahu bahawasanya satu selawat itu adalah termasuk dalam satu amal saleh yang kita buat, satu kebaikan, satu ketaatan kepada Allah. Dan di dalam Al-Quran secara umumnya, kalau kita buat satu je kebaikan, maka Allah Ta'ala akan balas 10 kebaikan dan ganjaran kepada kita semua. Inilah yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, man jaa bil hasanah falahu ashru amsalha, sesiapa yang melakukan suatu kebaikan maka dia mendapat 10 ganjaran. Baik. Kemudian warawaina fi kitab At-Tirmizi, kami juga telah meriwayatkan di dalam kitab At-Tirmizi, merujuk kepada Sunan At-Tirmizi atau Jami' At-Tirmizi, an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala,
daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aulan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan." Manusia yang paling utama bersama denganku pada hari kiamat kelak, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia paling utama yang akan bersama dengan diriku pada hari kiamat kelak, aktsaruhum alayya salatan, adalah individu yang paling banyak berselawat kepadaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi kalau kita nak bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat kelak dari sudut kedudukan dan keutamaan, maka hendaklah kita memperbanyakkan berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Basahkan lidah kita ini, sentiasa lidah kita menyebut Allahumma salli wa sallim ala Muhammad, Allahumma salli wa sallim ala Muhammad, Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Jadi kita banyakkan sebutan begitu, maka insya-Allah kita akan mempunyai hubungan yang didekatkan atau yang hampir dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian disebutkan di sini juga, hadirin dan hadirat, oleh Al-Imam An-Nawawi, wa rawaina fi sunani Abi Dawud wan Nasa'i wa Ibn Majah bil asanid as-sahihah an Aus bin Aus radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min afdali ayyamikum yawmal jumu'ah fa akthiru alayya min as-salati fih fa inna salatakum ma'rudatun alayh. Yang membawa maksud, kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, inna min afdali ayyamikum yawmal jumu'ah, sesungguhnya seafdal-afdal hari kamu, kata Nabi kita, adalah hari Jumaat. Okey, dan hari Jumaat ni bila dia masuk? Hari Jumaat ni dia masuk bermula apabila terbenamnya matahari pada hari Khamis. Apabila terbenamnya matahari, macam hari ni hari Khamis, matahari hari ni hari Khamis terbenam sebentar tadi pada waktu maghrib apabila dia masuk, dan apabila masuk sahaja waktu maghrib, terbenamnya sahaja matahari, maka itu petanda masuklah hari Jumaat. Jadi namanya disebut sebagai malam Jumaat. Disebut sebagai malam Jumaat. Dan kita maklum bahawasanya hari Jumaat ni dia terbahagi kepada dua. Yang pertama malam Jumaat, dan yang keduanya disebut sebagai siang hari Jumaat. Malam hari Jumaat ni dia bermula apabila terbenamnya matahari Khamis tu, iaitu masuk sahaja waktu maghrib sehinggalah kepada terbitnya fajar. Sehinggalah kepada terbitnya fajar keesokan paginya. Maka daripada malam terbenam matahari waktu maghrib sampailah kepada waktu matahari terbenam, saya minta maaf, sehinggalah kepada terbitnya matahari pada esok pagi. Matahari terbit pada waktu esok, maka terbenam matahari sampai kepada terbitnya fajar. Terbitnya fajar, yang lebih tepatnya terbitnya fajar, maka itu adalah disebut sebagai apa? Sebagai malam hari Jumaat. Baik. Dan kemudian apabila esok pagi terbit sahaja waktu fajar, itu petanda masuklah waktu siang hari Jumaat, iaitu terbitnya fajar pada hari Jumaat sehinggalah kepada terbenamnya matahari pada hari Jumaat. Maka dalam tempoh itu pula dinamakan sebagai siang hari Jumaat. Dinamakan sebagai siang hari Jumaat. Jadi malam Jumaat dan siang hari Jumaat ni, maka segala fadilat amal ataupun segala amalan-amalan saleh yang dianjurkan untuk dilakukan pada hari Jumaat, maka ia telah dituntut bermula pada malam Jumaat sehinggalah kepada siang hari Jumaat. Jadi antara salah satunya seperti yang kita sebutkan sebentar tadi, hadirin dan hadirat, adalah memperbanyakkan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita maklum bahawasanya amalan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam ini ia tidak terkhusus untuk dilakukan pada hari Jumaat sahaja. Ia adalah ibadah yang kita dituntut melakukannya pada setiap hari dan setiap masa dan ketika. Di mana tempat sahaja kita berada, kita dituntut untuk memperbanyakkan selawat ke atas Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Cumanya untuk hari Jumaat ni dia ada diberikan
special ataupun keistimewaan dari sudut dalil, kerana memang ada anjuran yang khusus. Walaupun kita katalah sebentar tadi bahawasanya tidak terkhusus selawat hanya pada hari Jumaat sahaja, tetapi kita dituntut untuk berselawat ni pada setiap masa dan ketika, pada setiap tempat, bila-bila masa sahaja yang kita berada. Cumanya ada hari yang dituntut untuk kita ini berselawat, iaitulah hari Jumaat. Berdasarkan hadis kita ini, hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Abi Dawud dan juga An-Nasai, Ibnu Majah dan seumpamanya, bahawasanya Nabi SAW menyatakan, inna min afdali ayyamikum yaumal jumu'ah, sesungguhnya seafdal-afdal hari kamu merupakan hari Jumaat. Fa'akthiru alayya minas salati fih, maka perbanyakkanlah selawat ke atasku pada hari Jumaat. Perbanyakkan selawat ke atasku pada hari Jumaat. Baik. Kemudian hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian, kita pergi kepada sebuah bab yang baharu juga berkaitan dengan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu babu amri man zukira indahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bis salati alaihi wat taslimi sallallahu alaihi wasallam. Bab perintah kepada mereka yang disebutkan di sisinya Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berselawat dan salam ke atasnya sallallahu alaihi wasallam. Maknanya apa? Maknanya bab anjuran dan perintah kepada siapa yang mendengar nama Nabi disebut di sisi dia, maka hendaklah dia berselawat dan mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya kalau seseorang tu dia dengar nama Nabi disebut berhampiran dengan diri dia, maka apa tuntutan ke atas diri dia sebaik dia mendengar nama Nabi disebut? Maka jawapannya, tuntutan ke atas dirinya adalah untuk dia itu berselawat dan salam ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Al-Imam An-Nawawi di sini? Rawaina fi kitab At-Tirmidzi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami telah meriwayatkan di dalam kitab At-Tirmidzi daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawasanya beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, raghima anfu rajul dzukirtu indahu falam yusalli alai. Qala At-Tirmidzi hadisun hasan. Raghima anfu rajul, di sini raghima anfu ni adalah suatu bahasa kiasan yang membawa maksud binasa atau hinalah seseorang yang mana apabila namaku disebut di sisinya namun dia tidak berselawat ke atasku. Binasalah dia, hinalah seseorang yang mana apabila dia namaku ini disebutkan di sisinya namun dia tidak berselawat ke atasku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita mendengar nama Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut, maka sebagai orang yang mendengar, kita dituntut untuk mengucapkan Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Kita dituntut untuk Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Kemudian hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, wa rawaina fi kitab Ibn Sunni, kami juga telah meriwayatkan di dalam kitab Ibn Sunni, bi isnadin jayyid, dengan sanad yang jayyid, daripada Anas radhiyallahu anhu qala, daripada Anas beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man zukirtu indahu falyusalli alaihi fa innahu man salla alayya marrah sallallahu azza wa jalla alaihi biha ashara, yang membawa maksud sesiapa yang disebutkan namaku di sisinya maka hendaklah dia itu berselawat ke atasku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kerana sesungguhnya sesiapa yang berselawat ke atasku dengan sekali selawat, maka Allah akan berselawat ke atasnya dengan 10 kali selawat.
Baik, ada soalan, Ustaz, Allahumma salli ala Muhammad ini apa maksudnya? Adakah kita meminta Allah sajalah berselawat? Baik, sebutan Allahumma salli ala Muhammad hakikatnya adalah kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah selawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kena jelas hadirin dan hadirat bahawasanya saya berulang kali dah sebenarnya sebut pasal bab selawat ni, tapi jelah malam ni ada juga orang tanya soalan yang sebenarnya banyak tempat dah saya jawab. Tetapi kita tak apalah, kita jawab, ambil masa sedikit apa semua. Saya stop sedikit perbahasan kitab ini. Saya harap yang bertanya boleh dengar dengan baik jawapan kepada persoalan. Baik, selawat ini dia ada pelbagai lafaz. Dia ada pelbagai lafaz ataupun sirah ataupun bentuk. Kita katakan antara sirah ataupun bentuk yang kita katakan dalam selawat ini, dia ada sirah yang dipanggil sebagai sirah khabar, pemberitahuan, ataupun sirah ikhbariyah, memberi khabar, iaitu dengan cara kita menyebut sallallahu alaihi wasallam. Itu selawat, sallallahu alaihi wasallam. Maknanya kalau kita dengar nama Nabi disebut, maka kita kata sallallahu alaihi wasallam. Satu. Yang keduanya adalah sirah yang kita kata dari sudut talab, permintaan. Maknanya permintaan untuk selawat. Maka kalau kita kata sirah untuk permintaan ini, maka kita apabila dengar nama Nabi SAW disebut, maka kita pun membaca Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Ini sirah permintaan. Jadi dia ada dua, sama ada kita ni bila kita nak berselawat kita sebut sallallahu alaihi wasallam, iaitu sirah khabar tu, ataupun kita ni apabila nak berselawat kita sebut Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Sirah talab, permintaan. Baik. Jadi dua-dua ni kita katakan yang pertama tadi baik, sallallahu alaihi wasallam tu baik. Yang kedua pula adalah Allahumma salli wa sallim ala Muhammad, yang ni lebih baik. Yang ni adalah lebih baik. Kenapa ni lebih baik? Kerana ia ada padanya unsur permintaan. Ia ada padanya unsur talab, unsur permintaan. Iaitu kita minta, ya Allah, selawat dan salamlah kamu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun hakikatnya kita yang dituntut untuk berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan anjuran yang saya bacakan pada awalan tadi, iaitu firman Allah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat ke atas Nabi. Wahai orang yang beriman, selawat dan salamlah kamu ke atas baginda. Asalnya baginda yang asalnya kita ini dituntut untuk berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ada perbahasan oleh para ulama, seperti seorang ulama bermazhab Hanafi yang dinukilkan di dalam kitab Al-Qaulul Badi' oleh Al-Imam As-Sakhawi rahimahullah. Di dalam kitab tersebut beliau ada menyatakan kenapa setiap kali kita berselawat kita mengatakan Allahumma salli ala Muhammad ataupun sallallahu alaihi wasallam, selawat dan salam Allah ke atas Nabi. Kenapa kita tak kata aku yang berselawat, usalli ala Muhammad, usallim ala Muhammad, aku berselawat ke atas Muhammad, aku mengucapkan salam ke atas Muhammad? Kenapa kita tak sebut begitu? Jawapan dia adalah kerana kita ni, ucapan selawat dan salam ni adalah ucapan memuji, ucapan as-sana, ucapan pujian kita. Jadi kalau kita nak puji ni, biasanya kita puji, bayangkan kita ni insan yang penuh kekurangan, ada kelemahan, ada maksiat, ada dosa dan seumpamanya. Tiba-tiba kita nak puji seorang lelaki yang maksum, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tak wajar kita nak pemuji dengan usalli wa usallimu ala Muhammad. Kita tak wajar sebut begitu. Jadi kita nak supaya biarkan pujian ni datang daripada Allah yang maha bersih kepada Nabi SAW yang bersih. Sebab tu kita pun bila kita nak berselawat, kita kata sallallahu alaihi wasallam ataupun Allahumma salli wa sallim ala
Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Jadi saya harap telah terjawab persoalan yang ditanyakan sebentar tadi. Baik, jadi berbalik kepada perbahasan kita, hadirin dan hadirat. Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, wa rawaina fi kitab At-Tirmidzi, kami juga telah meriwayatkan di dalam kitab At-Tirmidzi an Ali radhiyallahu anhu qala, daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-bakhilu man zukirtu indahu falam yusalli alaih. Orang yang bakhil, orang yang kedekut, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bakhil ni adalah kedekut, iaitu kedekut ni kita kata dia tak nak memberi apa yang dia miliki. Dia ada duit, tapi bila orang minta daripada dia, dia tak nak bagi duit kepada orang yang meminta tersebut. Itu namanya bakhil. Dan bakhil ni adalah satu ciri yang tercela di dalam Al-Quran pun. Ciri yang tercela di dalam Al-Quran. Tetapi Nabi kita SAW ada memberikan satu definisi bakhil. Tetapi bakhil ini ia tidak terkait dengan harta. Cuma kata Nabi SAW, al-bakhilu man zukirtu indahu falam yusalli alaih. Orang yang bakhil adalah orang yang apabila namaku disebutkan di sisinya, namun dia tidak berselawat ke atasku. Jadi sebab itu kalau kita ini mendengar nama Nabi SAW disebut, maka hendaklah kita ini memperbanyakkan selawat ataupun berselawat ke atas nama baginda sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian cuma ada satu faedah di sini, hadirin dan hadirat yang saya hormati sekalian, iaitu faedah yang disebutkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Qala Al-Imam Abu Isa At-Tirmidzi 'inda hadzal hadis. Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah ada mengulas berkenaan dengan hadis ini. Al-Imam Abu Isa At-Tirmidzi itu penulis kitab Jami' At-Tirmidzi rahimahullah. Apa kata Al-Imam At-Tirmidzi? Yurwa an ba'di ahli al-ilmi qal, diriwayatkan daripada sebahagian ahli ilmu yang mana dia berkata, idza shalla ar-rajulu 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam marratan fil majlisi ajza'a anhu ma kana fi dhalika al-majlis. Sekiranya seseorang itu berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak satu kali selawat di dalam sebuah majlis, maka itu telah memadai ke atas semua nama Nabi yang disebut di dalam majlis tersebut. Maknanya kalaulah sekali sahaja kita mendengar nama Nabi SAW disebut, kemudian kita pun menuturkan Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Kemudian selepas daripada itu kita dengar lagi ustaz sebut sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala Muhammad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi memadai dah bagi kita ini kalau kita dengar nama Nabi disebut dan kita berselawat sebanyak sekali sahaja, itu pun telah mencukupi dah, kata yang dinukilkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi ini. Namun tidak menjadi masalah kalau kita ini setiap kali kita dengar nama Nabi SAW disebut, maka untuk kita menyebut Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Cuma yang dianggap sebagai memadai dan mencukupi ni ada mencukupi untuk dia tidak tergolong dalam kalangan bakhil. Itu dia. Mencukupi dan memadai untuk dia tidak tergolong dalam kalangan bakhil, iaitu apabila dia mendengar nama Nabi disebut, maka dia berselawat sekali sahaja ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik. Kemudian hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, kita nak pergi kepada perbahasan yang berikutnya. Bab istiftahid du'a bilhamdillahi ta'ala wassalati ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab memulakan doa dengan memuji Allah dan seterusnya dengan berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab memulakan doa dengan memuji Allah dan juga berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kita maklum bahawasanya doa ni adalah ibadat. Dan berdoa ni dia ada dia punya seni dia. Berdoa juga mempunyai seni-seninya yang tersendiri.
yang mana ada tunjuk ajarnya daripada nas Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang tata cara kita ini untuk kita berdoa. Antaranya adalah yang ditunjukkan di dalam surah Al-Fatihah. Kita maklum yang surah Al-Fatihah ini dia ada 7 ayat. Dan ayat yang pertama daripada surah Al-Fatihah adalah ayat Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita lihat dalam surah Al-Fatihah hanya ada satu sahaja doa permintaan yang disebut sebagai doa talab, doa permintaan, iaitu pada ayat yang ke-6, ihdinas siratal mustaqim itu. Itulah satu-satunya doa permintaan yang terdapat di dalam surah Al-Fatihah. Sebelum kita meminta, apabila kita membaca doa tersebut, kita telah mendahulukan doa kita itu dengan 5 pujian kepada Allah. Sebaik kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, itu pujian kepada Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 5 kali pujian kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian barulah kita meminta dengan permintaan kita satu-satunya dalam surah Al-Fatihah itu. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Baik. Jadi itulah permintaan kita didahulukan dengan 5 doa. Sebelum kita saya minta maaf, dengan 5 pujian kepada Allah sebelum kita berdoa kepada Allah. Begitu juga dalam surah Asy-Syu'ara, Allah memberikan petunjuk kepada kita ini menerusi doa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Yang mana Nabi Ibrahim alaihissalam ni dia nak minta kepada Allah dengan 5 permintaan. Tetapi sebelum dia meminta kepada Allah dengan 5 permintaan, dia memuji Allah terlebih dahulu dengan 5 pujian. Di sini adab dan di sini akhlak untuk seseorang dalam berdoa. Apa kata Nabi Allah Ibrahim alaihissalam? Dia kata, Alladhi khalaqani fahuwa yahdin, walladhi huwa yut'imuni wa yasqin, wa idha maridtu fahuwa yashfin, وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ. Itu. Ada 5 doa. Saya minta maaf, ada 5 pujian kepada Allah. Yang pertamanya, Alladhi khalaqani fahuwa yahdin. Dialah Tuhan yang menciptakan aku dan dialah Tuhan yang memberi hidayah kepadaku. Walladhi huwa yut'imuni wa yasqin. Dialah Tuhan yang memberi makan kepadaku dan dialah Tuhan yang memberi minum kepadaku. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Dan apabila aku sakit, maka dialah Tuhan yang memberikan kesembuhan kepadaku. Walladhi yumituni summa yuhyin. Dialah Tuhan yang mematikan aku, kemudian dialah Tuhan yang menghidupkan aku. Yang kelima, walladzi atma'u an yaghfira li khati'ati yawmaddin. Dialah Tuhan yang aku sangat-sangat harap kepada pengampunannya pada hari kiamat kelak. Setelah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dia puji Allah dengan 5 pujian ini, maka beliau pun alaihissalatu wassalam meminta kepada Allah dengan 5 permintaan. Maka dia pun mulakan permintaan yang pertamanya. Dia kata, Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin. Wahai Tuhanku, berikanlah kepadaku ini hikmah kebijaksanaan dan kau golongkanlah aku, masukkanlah aku bersama dengan orang-orang yang saleh. Waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Dan kau jadikanlah buat diriku ini sebutan yang baik pada generasi selepas daripada aku nanti, iaitu supaya Nabi Ibrahim akan disebut-sebut dengan penuh kebaikan oleh generasi yang terkemudian.
waj'alni min warasati jannatin na'im, dan kau jadikanlah aku dari kalangan pewaris syurga an-na'im. Dia kata, waghfir li abi innahu kana minadh-dhallin, kau ampunkanlah bapakku kerana sesungguhnya dia tergolong dalam kalangan orang yang sesat. Ini doa Nabi Ibrahim. Wala tukhdhini yawma yub'atsun, janganlah kau biarkan aku, janganlah kau abaikan aku pada hari kiamat kelak. Kemudian itulah dianya 5 permintaan daripada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Kemudian Nabi Ibrahim dia kata, wala tukhdhini yawma yub'atsun yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim, hari yang mana tidak memberi manfaat harta dan juga anak pinak, melainkan mereka yang datang kepada Allah dengan membawa jantung hati yang sejahtera. Jadi ini duanya daripada surah Al-Fatihah tadi, ayat 1 hingga 5. Kemudian kita minta dengan permintaan yang satu-satunya yang dalam ayat yang ke-6 dan juga dalam surah Syu'ara ini, iaitu apabila Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dia berdoa kepada Allah sebanyak 5 permintaan, dan sebelum dia berdoa dengan 5 permintaan tersebut, dia memuji Allah dengan 5 pujian. Jadi kedua-dua ini adalah isyarat yang jelas kepada kita ini, sekiranya kita nak berdoa kepada Allah, nak minta apa sahaja permintaan, mulakan pujian dengan mulakan doa dengan pujian, mulakan doa dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, doa dan selawat ni adalah ibadat. Jadi selawat dan doa yang macam mana pula dikira bukan ibadat? Agar kami tahu. Saya tak tahu nak jawab soalan macam tu. Dan saya harap semoga semua dapat mendengar dengan baik insya-Allah perkongsian yang kita sampaikan. Baik. Jadi berbalik kepada persoalan itu tadi, disebutkan di sini bahawasanya antara adab kita ini dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan kita memulakan doa dengan puji kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian kita berselawat ke atas Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan disebutkan di sini dalil dan anjurannya seperti yang dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, wa rawaina fi sunani Abi Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i an Fadalata ibni Ubaidin radhiyallahu anhu qala, daripada Fadalah bin Ubaid radhiyallahu anhu beliau berkata, sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan yad'u fi salatih, bahawasanya ada seorang lelaki itu dia mendengar, saya minta maaf, bahawasanya suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baginda mendengar berkenaan dengan doa seorang lelaki di dalam salatnya, yang mana lelaki ni tadi bila dia berdoa dalam salat dia, lam yumajjidillah ta'ala wa lam yusalli ala nabiy sallallahu alaihi wasallam, dia tidak memuji Allah Ta'ala dan dia tidak berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ajila haza, si fulan ini dia telah gopoh-gapah. Summa da'ahu faqala lahu aw li ghairi, kemudian Nabi pun panggil lelaki tersebut, dan kemudian Nabi berkata kepada lelaki itu, ataupun sebahagian riwayat kata Nabi berkata kepada lelaki yang lain. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Baginda menyatakan, idza shalla ahadukum falyabda bitamjidi rabbih subhanahu was-sana' alaih, thumma yusalli 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, thumma yad'u ba'du bima syaa'. Qala At-Tirmidzi hadisun hasan, yang membawa maksud apabila salah seorang daripada kamu itu berdoa, maka hendaklah dia memulakan doa dengan memuji Tuhannya Subhanahu wa taala, dan kemudian hendaklah dia berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian setelah daripada itu barulah dia berdoa dengan apa sahaja permintaan yang dia kehendaki. Berdoa dengan apa sahaja permintaan yang
yang dia kehendaki. Jadi sebagai contohnya, kalau kita nak berdoa ni, kita nak minta semoga Allah Ta'ala ampunkan kita. Dia faedah dia dan manfaat bagi utamanya adalah untuk kita ketahui apa dia ibadah, apa dia doa, apa dia cara-cara selawat yang betul. Yang tu yang faedahnya. Okey, jadi antara contohnya macam mana kita nak berdoa dengan doa yang dianjurkan oleh syarak. Contoh kita nak minta semoga Allah Ta'ala ampunkan kita. Jadi doa nak minta ampun ni sebutannya Allahumma ghfirli dhunubi. Ya Allah, kau ampunkanlah dosa bagiku. Ya Allah, kau ampunkanlah dosa bagiku. Lalu kita, orang kata, nak beramal dengan apa yang ditunjukkan di dalam hadis ini. Maka kita pun memulakan doa kita dengan puji Allah terlebih dahulu, dan kemudian selawat ke atas Nabi SAW, dan kemudian barulah kita ini meminta kepada Allah dengan doa yang kita nak minta tadi. Jadi contohnya, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, Allahumma ghfirli dhunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Selesai. Maknanya kita nak minta semoga Allah ampunkan kita dan dua ibu bapa kita, dan semoga Allah menjaga dan memelihara dua ibu bapa kita sebagaimana mereka menjaga kita ini semasa kita kecil. Jadi kita pun berdoalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan memulakan doa kita dengan puji Allah terlebih dahulu, kemudian berselawat ke atas Nabi SAW, dan kemudian barulah kita ini meminta permintaan yang kita mahukan itu tadi. Baik. Kemudian kata penulis kitab rahimahullahu ta'ala, Imam Nawawi rahimahullah, wa rawaina fi kitab at-Tirmidzi, kami juga telah meriwayatkan di dalam kitab at-Tirmidzi, an Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu qala, daripada Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, inna ad-du'a mawqufun baina as-sama'i wal ard la yas'adu minhu shay' hatta tusalli ala nabiyyika sallallahu alaihi wasallam. Ini kata-kata Umar ibn al-Khattab. Kata-kata daripada Umar ibn al-Khattab yang membawa maksud sesungguhnya doa itu terhenti di antara langit dan juga bumi. Dia mauquf. Dia terhenti di antara langit dan juga bumi. La yas'adu minhu shay', tidak naik sedikit pun daripada doa tersebut, sehinggalah kata Umar ibn al-Khattab, hatta tusalliya ala nabiyyika sallallahu alaihi wasallam, sehinggalah kamu berselawat ke atas nabimu sallallahu alaihi wasallam, barulah doa tersebut akan terus naik ke langit. Lalu kata Imam Nawawi rahimahullah, ajma'al ulama'u ala istihbabi ibtida'i du'a'i bilhamdillahi ta'ala wassana' thumma as-salati ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, wa kadzalika yukhtamu ad-du'a'u bihima wal atharu fi hadzal babi kathiratun ma'rufah. Iaitu kata Imam Nawawi, para ulama telah ijma' akan tuntutan dan galakan untuk kita memulakan doa dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya nak mulakan doa dengan puji Allah dan selawat ke atas Nabi. Wa kadzalika yukhtamu ad-du'a'u bihima. Demikian kita juga dituntut untuk mengkhatamkan doa dengan keduanya. Maknanya kalau kita nak menamatkan doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Kita juga dituntut untuk mengakhirkan doa kita dengan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga kita juga dituntut untuk mengakhirkan doa kita juga dengan mengucapkan alhamdulillah, segala puji kepada Allah, iaitu memuji Allah dan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik. Kemudian hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah,
kita nak pergi kepada perbahasan yang terakhir. Babus salati 'alal anbiya'i wa alihim taba'an sallallahu alaihi wasallam. Bab berselawat ke atas para nabinya, bab selawat ke atas para nabi yang lain serta ahli keluarga mereka, iaitu taba'an sallallahu alaihi wasallam, secara taba'. Secara taba' ni maknanya secara ikut, iaitu secara susulan. Secara susulan selepas kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka adakah kita juga dituntut untuk berselawat ke atas para nabi yang lain serta ahli keluarga mereka. Baik. Kata al-Imam an-Nawawi rahimahullah, ajma'u 'ala as-salati 'ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Para ulama telah ijma' untuk kita ini berselawat ke atas nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kadzalika ajma'a man yu'taddu bihi 'ala jawaziha wa istihbabiha 'ala sa'iril anbiya'i wal malaikati istiqlalan. Demikian juga para ulama telah ijma' akan keharusan untuk berselawat dan juga mustahab hukumnya untuk berselawat ke atas keseluruhan para nabi dan para malaikat secara istiqlal. Secara istiqlal ni maknanya secara tunggal. Macam contoh, kalaulah kepada Nabi Musa, maka tak salah kalau kita nak kata Nabi Musa alaihi salatu wassalam, contoh. Ataupun kepada Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Ataupun kepada malaikat seperti Jibril alaihi salatu wassalam, ataupun Jibril alaihi salam. Yang ni tidak ada masalah. Para ulama telah ijma' akan keharusan hal tersebut dan dibolehkan kepada malaikat dan juga kepada para anbiya yang lain. Nabi Daud alaihi salatu wassalam sebagai contoh. Adapun kata al-Imam an-Nawawi, wa amma ghairul anbiya, adapun selain daripada para nabi, selain daripada para nabi ni maknanya dia bukan nabi. Fal jumhuru ala annahu la yusalla alaihi mubtidaan. Maka mengikut pendapat jumhur, kita tidak berselawat ke atas mereka pada permulaan. Maka kita tidak menyatakan fala yuqal Abu Bakrin sallallahu alaihi wasallam ataupun sallallahu alaihi. Maka kita tak kata Abu Bakar sallallahu alaihi, ataupun Umar sallallahu alaihi, ataupun Osman sallallahu alaihi, ataupun Ali sallallahu alaihi. Kita tak kata begitu. Kerana apa kita tak kata begitu? Kerana mereka ini bukan nabi. Mereka bukan nabi. Tapi kalau nabi-nabi yang lain, kepada Rasulullah, kepada para malaikat, tidak ada masalah. Lalu dikatakan di sini oleh al-Imam an-Nawawi, wa ikhtulifa fi hadzal man'i faqala ba'du ashabina huwa haramun. Lalu para ulama khilaf tentang larangan ini. Bila kita kata tak boleh untuk kita berselawat ataupun memulakan selawat kepada Abu Bakar, Umar, Osman, Ali dan seumpamanya, ataupun siapa sahaja yang bukan Nabi, baik Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Dia kata, maka faqala ba'du ashabina, sebahagian ashab kami, kata al-Imam an-Nawawi, berpendapat hukumnya adalah haram. Dalam mazhab berpendapat hukumnya adalah haram. Wa qala aktsaruhum, tetapi majoriti dalam mazhab mengatakan makruh karahatan tanzih. Makruh karahah tanzih. Wa dhahaba katsirun minhum ila annahu khilaful aula wa laysa makruhan. Manakala sebahagian ulama lain pula dia berkata dia bukan makruh tapi khilaf aula, iaitu menyelisihi yang lebih utama. Yang lebih utamanya tak diucapkan selawat kepada selain para nabi. Lalu kata al-Imam an-Nawawi, was-sahih alladhi alaihi al-aktsarun, pendapat yang sahih yang dipegang oleh majoriti, annahu makruhun karahata tanzih, bahawasanya hukum berselawat ni kepada selain nabi adalah makruh tanzih, li'annahu syi'aru ahli al-bid'ah, kerana perbuatan tersebut adalah merupakan syiar ahli bid'ah. Waqad nuhina an syiarihim, dan kita telah dilarang daripada melakukan atau mengikut syiar-syiar ahli bid'ah.
wal makruh huwa ma warada fi nahyun maqsud. Dan perkara makruh ni adalah perkara yang warid larangan yang tertentu terhadap perbuatan itu. Baik. Jadi kita tidak berselawat ke atas selain daripada para nabi. Secara ibtidaan. Tapi kalau secara tabaan tak ada masalah. Macam kita tabaan ni maknanya secara susulan. Macam contoh kita katalah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Nampak? Kita kata tadi wa sallallahu, selawat Allah, ala nabiyyina Muhammad, ke atas nabi kami Muhammad, wa ala alihi, ahli keluarga nabi, wa sahbihi, para sahabat nabi, wa sallam, dan salam Allah kepada mereka semua ni tadi. Jadi ini untuk secara susulan ataupun secara ikutan, tabaan. Kalau dia mengikut tak apa. Tapi kalau dia nak sebagai permulaan, macam kita kata qala Abu Bakrin As-Siddiq sallallahu alaihi wasallam, maka yang ni yang termasuk dalam hukum apa? Hukum makruh. Makruh dengan karahah tanzih. Baik. Tapi apa yang sepatutnya kita sebut kepada selain daripada Nabi seperti para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, maka dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi di sini rahmatullah alaih, yustahabbu at-taradiyyu wat-tarahhumu 'ala as-sahabah. Mustahab hukumnya, iaitu sunat hukumnya, ucapan radhiyallahu anhu dan juga ucapan tarahhum, mengucap rahmat kepada para sahabat, para tabi'in, faman ba'dahum minal ulama'i wal 'ubbadi wa sairil akhyar, dan juga generasi selepas mereka dari kalangan para ulama, dari kalangan ahli ibadah, dan juga dari kalangan orang-orang baik. Fayuqalu, maka kita pun kata radhiyallahu anhu, macam Abu Bakar radhiyallahu anhu, Umar radhiyallahu anhu, Uthman radhiyallahu anhu, Ali radhiyallahu anhu, Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Ataupun rahimahullah kepada para ulama-ulama lain, contoh kepada Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah, Al-Imam Malik ibnu Anas rahimahullah, Al-Imam Syafi'i rahimahullah, Al-Imam Ahmad rahimahullah, Al-Imam Nawawi rahimahullah, wa nahwi dhalik. Lalu Al-Imam Nawawi di sini dia ada ulas, wa amma ma qalahu ba'dul ulama, adapun apa yang disebutkan oleh sebahagian ulama, inna qawlahu, bahawasanya ucapan radhiyallahu anhu makhsusun bis sahabah wa yuqalu fi ghairihim rahimahullah faqat falaysa kama qal. Maknanya ucapan radhiyallahu anhu ni katanya khusus kepada sahabat sahaja, dan dikatakan kepada selain daripada sahabat ni barulah ucapan rahimahullah. Maka kata Imam Nawawi, falaysa kama qal, keadaannya tidaklah seperti itu. Wala yuwafaqu alaih, pandangan tu adalah pandangan yang tidak orang kata dipersetujui. Balis sahih alaihi al-jumhur, bahkan balis sahih alladhi alaihi al-jumhur, bahkan pendapat yang tepat yang dipegang oleh majoriti ulama adalah istihbabuhu, mustahab, maknanya harus untuk ataupun mustahab hukumnya diguna pakai walaupun selain dari kalangan sahabat gelaran radhiyallahu anhu tersebut. Tapi macam saya pernah kongsikan di Facebook saya sebelum ini, hadirin dan hadirat, bahawasanya ucapan radhiyallahu anhu ni walaupun kita katakan ia boleh diguna pakai untuk para ulama selain daripada para sahabat, cuma kita kata untuk itu para ulama ada sedikit perbezaan pandangan, seperti yang disebut oleh guru saya Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi rahimahullahu ta'ala, yang mana beliau mengatakan ucapan radhiyallahu anhu kepada para sahabat ni ala sabilil jazam wal qata', iaitu dalam bentuk yang confirm, pasti Allah redha kepada para sahabat. Macam kita sebut Abu Bakar radhiyallahu anhu, Umar radhiyallahu anhu, Uthman radhiyallahu anhu, ni confirm Allah redha kepada mereka
kerana dalil Quran jelas Allah Ta'ala menyatakan radiyallahu anhum wa radu'an laqad radiyallahu anil ladhina yubayi'unaka tahta syajarah. Ini semua ucapan-ucapan dalil yang mana Allah redha kepada para sahabat Nabi. Jadi kalau ucapan radiyallahu anhu kepada mereka ni adalah ucapan yang ala sabilil jazam, dalam bentuk yang pasti dan confirm. Adapun kata guru saya Syekh Ali Al-Halabi rahimahullah, kepada selain daripada para sahabat, ucapan radhiyallahu anhu ni dibolehkan. Jadi kita katakan bahawasanya ala sabili ad-du'a, ala sabili du'a. Ucapan radhiyallahu anhu kepada para sahabat, kepada para ulama selain daripada para sahabat, ala sabili du'a, ala sabili du'a. Itu dalam bentuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah yang disebut oleh para ulama. Cuma seperti yang disebut oleh Al-Imam Nawawi sebentar tadi, hadirin dan hadirat, bahawasanya kalau kita nak sebut kepada selain daripada para sahabat dengan sebutan radhiyallahu anhu juga, hakikatnya tidak ada masalah. Jadi berbalik kepada noktah utama kita pada malam ni, kita nak bincang berkenaan dengan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan Allah memberikan syafaat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua, dan semoga Allah merezekikan kita ini untuk sentiasa memperbanyakkan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan saya pohon maaf kepada semua yang hadir sekiranya saya tidak mampu nak bercakap dengan begitu teratur pada malam ini, kerana saya masih lagi kurang sihat sebenarnya. Jadi saya minta maaf kepada semua yang hadir, yang bersama, dan doalah semoga saya dalam keadaan kesihatan yang baik. Semoga Allah pelihara diri saya ini daripada sebarang musibah dan mara bahaya dan penyakit dan seumpamanya. Mudah-mudahan ada dari kalangan tuan-tuan dan puan-puan mustajab doanya. Jadi saya rasa cukup sekadar itu perbahasan kita pada malam ini. Jazakumullahu khairan kepada jawatan kuasa penganjur, kepada semua hadirin dan hadirat yang sudi hadir mendengar. Aqulu ma sami'tum, astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.